daftarkan perlu dinilai dari segi kebesanan. So ini adalah perubahan pada tahap risiko lah, merangkumi risiko dan juga perubahan. So ini adalah faedah pengurusan risiko, antaranya lindungi dan reputasi dan imej jenama. Okay, memantapkan nilai kecemerlangan sinergi dan interaksi. Ini adalah faktor halangan pengurusan risiko yang berkesan. So kalau kita buat pelbagai cadangan aktiviti, kalau kita tidak menguruskan risiko dengan berkesan, ia akan memberikan impak juga kepada sesuatu PTJ. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Syam. Okey, dekat sini ada satu soalan dan satu permohonan. Doktor nak dengar yang mana? Soalan ke permohonan? Soalan dululah. Alhamdulillah. Okey, daripada Encik Ahmad Azman bertanyakan, salam Puan, berkaitan dengan kejadian banjir di Taman Sri Muda Shah Alam baru-baru ni, kejadian banjir ini telah berlaku lebih dari sekali di taman perumahan tersebut. Pada pendapat Puan, adakah kejadian ini ada kaitan dengan pengabaian kepada pengurusan risiko? Macam mana doktor? Terima kasih. Okey, risiko, okey. Kejadian banjir di Taman Sri Muda ini di luar daripada skop universiti. Tetapi mungkin dan saya percaya ada juga staf-staf kita yang tinggal di Taman Sri Muda. Okey, sefahaman saya, setiap organisasi terdapat unit risiko ataupun kita panggil department lah, risk management department. So mereka perlu mendaftar risiko. Itu yang paling penting sekali. Apabila sesebuah organisasi ini pandai membuat aktiviti, pandai membuat perancangan, tetapi tidak melihat dari sudut risiko itu. Sebagai contoh, bukan di Taman Sri Muda lah, sebagai contoh di kawasan A, mungkin apabila mereka ingin develop sesebuah taman, mereka perlu melihat persekitaran. Okay, ini lebih kepada risiko projek lah. Sesebuah developer itu perlu merujuk kepada persekitaran, perlu melihat keadaan, perlu menyenaraikan apakah risiko-risiko yang mungkin berlaku. Mungkin taman itu dekat dengan sungai. Dan melihat kepada sungai itu sangat cetek dan sempit, pada masa itu tidak ada penduduk yang tinggal di kawasan taman itu. Bayangkan jika taman tu sebelum tu tanah kosong, ada sungai yang cetek, kecil. Lepas tu dia orang buat pembangunan, mungkin saluran-saluran air, longkang, hujan mengalir ke longkang itu. So sesebuah developer ataupun sesebuah organisasi itu perlulah um, menilai dahulu adakah projek itu perlu ataupun dibenarkan untuk dijalankan. Tapi kalau merujuk dalam konteks universiti pula, apabila berlakunya suatu banjir, sebagai contoh dekat depan bangunan OIA ni kan, berlaku kerap banjir. So adakah PTJ yang terlibat mendaftar risiko ataupun kita kategorikan risiko operasi. Okey, banjir. Okey. Tapi kalau kita kata banjir dah berlaku, itu adalah aduan. So kita mungkin daftar risiko di kawasan A, keadaan tanahnya yang cetek, longkangnya tidak mengikut spek ke apa ke. So kita perlu mendaftar risiko itu. Sebagai contoh, kalau saya cakap mengenai Taman Sri Muda tu, nanti itu pihak pewajib yang perlu menilai risiko itu. Tapi kalau kita tengok dalam konteks universiti, satu kawasan A di universiti itu kerap berlaku banjir. So, kawasan ataupun PTJ yang terlibat perlu berbincang dalam mesyuarat untuk kita daftarkan risiko. Okey, mungkin kawasan itu dia kata tanah rendah boleh menyebabkan berlakunya banjir. Kalau banjir itu dah lebih kepada aduan, tapi kalau kita kata kawasan ataupun sungai itu cetek, sungai itu penuh dengan sampah,
So mungkin boleh berlakunya banjir. Bila kita daftar risiko, kita sepatutnya sebuah organisasi dan kita menilai tahap keparahannya. Apabila tahap keparahannya ekstrim, okey, maksudnya tadi kan dikata berlaku sebulan sekali dalam sebulan. Itu ekstrim lah. So tindakan yang perlu diambil segera untuk mengurangkan, kita mungkin tak dapat kurangkan daripada merah terus ke hijau. Mungkin daripada merah dalam jadual ataupun tahap risk matrix tu kita turun daripada merah turun sikit ke kuning. Maksudnya tindakan telah diambil dari satu tahap ke satu tahap. Itu sangat penting. Maksudnya dari sudut soalan tadi mengenai Taman Seri Muda tu, banjir itu perlu ada tindakan selanjutnya. Mungkin orang yang tinggal, penduduk yang tinggal di situ boleh membuat perbincangan bersama pihak berwajib ataupun persatuan di kawasan itu, senaraikan apakah risiko-risiko. Kadang-kadang nak lagi bagus, senaraikan juga cadangan-cadangan. Apakah yang boleh dicadangkan untuk penambahbaikan dan cadangan kepada pihak berwajib lah. Ada lagi soalan? Harap dapat menjawablah sebab yang tu di luar konteks universiti, tapi dari secara logiknya kalau di mana-mana banjir tu begitulah. Ya, betul doktor. Kadang-kadang sebenarnya walaupun jawapan soalan tu memang di luar UiTM, tapi yelah kadang sebab semua kita berasa simpati kan. Kita tengok berapa kali Taman Seri Muda banjir. Hopefully Cik Ahmad Azman boleh menjadi tenaga penggerak yang utama dengan menyinarikan risiko-risiko dan bagi kepada pihak MPK lah, pihak berkaitan dan yang lain-lain yang berkaitan kan, untuk mengurangkan risiko. Ada soalan bertambah ni doktor. Soalan yang kedua. Salam Puan, saya nak bertanya, bagaimana untuk kurangkan risiko kerosakan lift pada bangunan yang tidak mendapat CV di UiTM? Lift yang sering kali rosak agak menakutkan dan boleh memberikan risiko kecederaan kepada pengguna. Tambahan, Puan Suhayati ni dapat tahulah bahawa bangunan itu memang tidak mendapat CV. Apa pandangan doktor? Okey. Dengan bangunan yang tidak mendapat CV di UiTM. Itu saya rasa lebih merujuk. Okey. Pertama, bangunan A itu di bawah PTJ yang mana? Pertama. Okey, tidak semestinya setiap PTJ kita panggil penyelaras risiko. Setiap PTJ ada penyelaras risiko, tetapi penyelaras risiko tu bukanlah pergi ke mana-mana untuk ambil maklumat-maklumat. Tidak. Setiap PTJ kita minta wakil penyelaras risiko, tetapi PTJ itu perlulah membantu penyelaras tersebut. Okey, sebagai contoh PTJA. PTJA itu terdiri daripada Department A, Department B, Department C. So, Department A, Department C ini memaklumkan kepada penyelaras risiko-risiko yang mungkin berlaku di setiap PTJ. Sebagai contoh tadi, lift kerap rosak. Pertama, mungkin saluran yang tepat sebab lift kerap rosak adalah aduan. Kan kita ada e-aduan, so kita buat aduan. Mungkin pihak yang berkaitan akan menguruskan ataupun segera mengambil tindakan terhadap aduan yang disenaraikan. Kedua, apabila ia kerap berlaku, so maknanya wakil PTJ itu memaklumkan kepada pihak penyelaras risiko untuk dibawa ke dalam mesyuarat pemilik risiko. Okay, kalau PTJ itu fakulti, maka pemilik risiko itu adalah dekan. So, sekarang ni daftar risikonya bukanlah lift rosak. Daftar risikonya lebih kepada operasi di mana sering berlaku lift rosak yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan ataupun kecederaan. Lift rosak untuk dibaiki segera perlu disalurkan ke dalam aduan. Tetapi kekerapan berlaku lift itu boleh menyebabkan berlakunya kecederaan. Perlu dimasukkan dan dibincangkan dalam mesyuarat berkaitan dengan daftar risiko yang didaftarkan oleh PTJ.
Jika pihak pengurusan yang menguruskan aduan itu tidak menyelesaikan aduan yang disalurkan, mungkin contohlah dah buat aduan tiap bulan rosak. So dah buat aduan. Tetapi rosak tak buat sekejap lepas tu rosak jadi lagi. Tapi kita tidak daftar risiko kerosakan itu sebab bukan pihak UPR yang pergi membaiki lift itu. Tetapi jika lift tu rosak menyebabkan berlakunya kecederaan. Jadi maksudnya pihak PTJ itu, wakil PTJ ataupun penyelaras itu daftarkan risiko, dibincangkan dalam mesyuarat pemilik risiko. Okay? Dan pemilik risiko meletakkan tahap keparahannya adalah 25. Dalam jadual tu merah. Jadi kita akan di pusat dan unit pengurusan risiko ni akan melihat, oh dia ni merah. So merah perlu diselesaikan dengan segera. So didaftarkan risiko, kita lihat apakah tindakan mitigasi yang dijalankan oleh PTJ. So tahu dalam penilaian laporan tu setelah 6 bulan masih merah lagi. Dan masih setahun masih merah lagi. So perlulah dibincangkan dan perlu dibawa ke pihak yang lebih tinggi. Itu antara jawapan yang boleh saya berikan kepada persoalan yang tadilah. Ya, terima kasih doktor. Ya betul. Jadi Puan Suhayati bolehlah maklumkan kepada penyelaras risiko sekiranya Puan daripada fakulti maklumkan kepada beliau lah. Kerana penyelaras risiko ni dia tak boleh tahu semua. Kan? Beliau ni hanya mendaftar risiko yang dimaklumkan. Mungkin mungkin penempatan bertugas penyelaras tu di bawah, tak terus ke lift. Jadi bolehlah kita maklumkan kepada beliau penyelaras risiko dan nanti tindakan seterusnya akan dibuat oleh beliau lah. Jadi sama-sama kita membantu kan untuk mengurangkan risiko, untuk mengurangkan bencana dalam universiti sebenarnya. Okey, seterusnya doktor, soalan ini daripada Nur Kushaini Awang. Pada pendapat doktor, adakah cadangan penilaian risiko menggunakan metod kualitatif lebih baik dibanding kaedah kuantitatif? Kuali lebih baik daripada kuantitatif atau sebaliknya? Okey, dia ada dua cara, betul, kualitatif dan juga kuantitatif. Tetapi untuk melibatkan, pada pandangan saya lah, dia melibatkan manusia, ia melibatkan kepada keadaan persekitaran. So kita tak ada, buat masa ini kita tidak ada data-data yang lengkap untuk kita senaraikan macam sebagai tadi jadual-jadual kebarangkalian dan juga jadual-jadual impak. So daripada keadaan ataupun maklumat-maklumat, okay, untuk membina jadual kebarangkalian dan juga jadual impak risiko itu, di pihak UPR kita telah melakukan beberapa kali perbincangan untuk mendapatkan data, untuk mendapatkan maklumat, tetapi maklumat-maklumat yang kita dapati itu lebih bersifat kualitatif. InsyaAllah mungkin apabila kita telah mendapat daftar risiko yang agak lama, okay, sebagai contoh daftar risiko kita dah 5 tahun ke 10 tahun. Jadi kita dapat data-data itu. Apabila kita dapat data-data itu, mungkin daripada kualitatif kita boleh beralih kepada kuantitatif. Dan ada juga setengah-setengah penilaian yang perlu dilihat dari sudut kualitatif, kaedah kualitatif. Okay, untuk mendapatkan data-data sebagai contoh, risiko ini terlalu banyak jenis risiko. Tidak, sebagai contoh, berbanding daripada syarikat insurans nyawa. So, dia punya kebarangkalian ni lebih fokus, iaitu melibatkan kematian. So, mereka ada data terpanggil mortality rates. So, kita ada data kadar kematian. So dari situ kita boleh menilai risiko itu berdasarkan past experience data. Itu kita lebih kepada kaedah kuantitatif. Tapi pada pandangan saya di UPR, kita telah berbincang beberapa kali untuk menyenaraikan dan membuat jadual kebarangkalian.
So ia ambil masa juga dari sudut perbincangan, bukan perbincangan sesama kita, ia melibatkan kita kategorikan sebagai satu special task force jugalah, untuk dapat input daripada pelbagai pihak-pihak yang berkaitan. Sebagai contoh, mungkin maklumat daripada sebagai contoh daripada BTU. So kita pun dapatkan maklumat apa yang berkaitan dengan sesuatu risiko itu. Mungkin dari sudut kewangan kita dapatkan maklumat daripada unit bendahari. Dari situ kita dapat maklumat, tapi kita tidak dapat ada setengah risiko itu kita tidak ada uh, data yang sesuai untuk kita jadualkan dan ditaburkan dalam kebarangkaian. Mungkin terima kasih juga kepada uh, uh, soalan yang ditanyakan. Mungkin insya-Allah di masa akan datang kita akan cuba dan kita kata dari masa ke semasa untuk update kita punya kaedah, ataupun kita nampak ada perbezaan antara kaedah kualitatif maupun kuantitatif, yang mana lebih terbaik kita akan gunakan seterusnya. Terima kasih. Doktor, dekat soalan ni ada soalan daripada bernama Ahnaf Haimi. Bertanyakan, apakah kaedah atau parameter menetapkan senarai risiko bagi sesuatu jabatan? Cara dan kaedah yang boleh digunakan untuk jawatankuasa pemilik risiko menapis cadangan daftar risiko dari setiap bahagian dan unit dalam jabatan yang banyak dan pelbagai. Apakah anggaran jumlah amount range daftar risiko yang sesuai dan optimum untuk sesuatu jabatan? Okey. Pertama soalan parameter ditanya. Okey. Parameter apa Elina tadi? Kaedah atau parameter menetapkan senarai risiko bagi sesuatu jabatan. Okey. Uh, di UPR kita tidak boleh ada apa-apa penetapan parameter kepada setiap PTJ. Sebagai contoh, kita tak ada parameter yang kita wajibkan dan kita cadangkan kepada PTJ. Sebagai macam tadi jugalah, ia berkait dengan bilangan daftar risiko. Okey, saya tak katalah kena ada minimum satu, tidak. Saya terpulang kepada pihak pemilik risiko. Apabila pihak pemilik risiko itu mendapat maklum balas ataupun maklumat-maklumat daripada setiap mungkin AJK lah diorang bagi. AJK ni bagi kepada penyelaras risiko mengadakan mesyuarat bersama pemilik risiko. Dari situ mereka melihat apakah ataupun apakah daftar risiko yang perlu mereka daftarkan dalam sistem untuk kita lakukan pelaporan. Okey. Yang menentukan, kalau saya kata okey, ni tak boleh, risiko ni tak payah masuk. Tak, tidak. Yang menghadapi risiko itu adalah PTJ itu sendiri. Jadi saya tidak boleh mengatakan di UPR kita tak ada buat okey, PTJ A dia dah 100 risiko, PTJ B kenapa 10 je. So kita ada pertandingan siapa banyak risiko menang. Tidak. So setiap risiko tu kita perlu lihat, mungkin PTJA tu dia ada 10 risiko tapi 10 tu dia ekstrim. Kan? So diorang bincang-bincang sesama masa mesyuarat, diorang kata yang macam lebih kepada hijau ni boleh diselesaikan. So mereka nak laporkan yang lebih banyak kepada warna kuning dan warna merah ekstrim tu. Kita tak kata hijau pun kena isi juga. Tidak. Itu terpulang kepada PTJ itu semasa mesyuarat, dan sebagai setiausaha penyelaras tu dia akan mengeluarkan ataupun menyenaraikan semua risiko-risiko untuk dibawa dan dipersetujui oleh pemilik risiko. Apabila bersetuju, contoh ada 50 risiko dan setuju untuk masukkan 40, mereka sebagai penyelaras merujuk kepada 40 risiko itu dan disahkan, dipersetujui oleh pemilik risiko. Apabila mereka dah daftar, tidak semestinya pihak UPR akan call kenapa 50 je, kenapa tak 100. Tidak. So ini terpulang atas semua kepada pemilik risiko itu sendiri. Sebab mereka yang duduk di kawasan itu, mereka yang duduk di PTJ itu, maka mereka lebih banyak tahu daripada kita yang di UPR. Sebagai kita UPR ini, untuk mendapatkan pelaporan dan perlu kita senaraikan untuk kita tengok apakah tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan, terutama sekali risiko dari sudut ekstrim itu.
Risiko ekstrim tu kalau kerap kali tidak dapat diselesaikan, tidak dapat dimitigasikan, mungkin dan semestinya perlu dibawa ke pihak yang lebih tinggi untuk kita lihat risiko itu dalam menyelesaikannya secepatnya, seboleh-bolehnya. Okay. Jawapan doktor tadi orang cakap daripada 3 soalan yang tanya dah menjawab tiga-tiga soalan. Killing one bird, two birds with one stone. Alhamdulillah. So ada lagi soalan ni, tapi ni yang menarik lah. Assalamualaikum. Adakah tekanan di tempat kerja adalah termasuk dalam risiko-risiko? Macam mana doktor? Okey, pertama kena pergi jumpa kaunselor lah dulu kan. Okey, tapi kalau dari sudut tekanan itu mungkin berlaku. Kita kata tadi risiko berkaitan staff. Okay, mungkin staff tu dia bagus, cemerlang, dia nampak kerja sangat bagus, buat kerja tetapi um, tidak dapat dikategorikan sebagai naik pangkat ke, apa ke, maka PTJ itu tidaklah kita katakan contoh saya yang mengalami masalah tekanan itu. Saya takkan nak daftar risiko tu kan. So apakah saluran di PTJ itu untuk membincangkan mengenai kita akan panggil sebagai kejaya lah kan, kejaya. Takkan sesebuah PTJ itu tak ada membincangkan kejaya itu. Kan kalau tak salah saya setiap hujung tahun kita ada LNPT kan. Mungkin kita dipanggil oleh orang yang menilai kita untuk membincangkan. Di situ mungkin kita boleh nyatakan yang apakah uh, plan-plan yang ataupun rancangan ataupun cadangan-cadangan yang boleh kita lakukan untuk memberikan kita semangat, menaikkan kita sesuatu untuk mencapai. Yang contohlah kalau kita nak sebagai pesyaran tu kita nak target dapat apa kita panggil kalau saya nak target Profesor Madya. So apakah perancangan-perancangan yang perlu saya lakukan ataupun step-step yang perlu saya lakukan. So kat situ. Tapi dari sudut daftar risiko tu ada salurannya. Mungkin dalam perancangan, dalam perbincangan bersama penyalaran risiko dan pemilik risiko ada maklumat yang hendak didaftarkan. Maksudnya kan penyelaras ini contoh macam tadi kan duduk dekat tingkat bawah, kat tingkat atas tu department A, kat tingkat 2 department B. Mereka lebih tahu permasalahan yang ada. Mereka menyenaraikan dan diberikan kepada penyelaras risiko untuk dimasukkan dan dibincangkan dalam mesyuarat bersama pemilik risiko. Ya. Mungkin dia siapa ni yang tanya soalan ni, uh, Indra mungkin dia output dia adalah banyak kerja tertangguh kan. Bila banyak tertangguh, kenapa kita reverse back? Tertangguh, lepas tu ramai yang tak datang. Tanya ramai MC, kenapa MC? Sebab tertekan. Darah tinggi ke apa, di situlah kita reverse back, bincang balik dengan Mungkin dari pengarah situ risiko kita kan. kategorikan kekurangan staff. Ya, kekurangan. So kita rewards kan dalam daftar risiko. So ada satu soalan ni doktor. Saya cuma nak tahu adakah setiap garis panduan pengurusan risiko akan diguna pakai oleh pengurusan universiti. Contohnya dalam spek kenaikan pangkat kepada staf yang betul. Mana soalan tu? Garis panduan pengurusan risiko kita belum ada. Belum ada kan doktor kan? Tapi dalam proses. Dalam proses. InsyaAllah dalam pertengahan tahun ni antara bulan 1 hingga ke bulan 6 insyaAllah. Mungkin maksudnya untuk kenaikan pangkat kepada staf yang betul. Saya rasa itu lebih pada kejaya kan. Laluan kerjaya mungkin. Puan Haizan boleh reward balik ke macam mana? So soalan seterusnya, adakah semua bangunan dalam UiTM mempunyai CF? Adakah jika bangunan tidak mempunyai CF yang masih layak untuk diduduki? Ini rasanya doktor dah jawab tadi ni. Saya rasa ini kena adakan satu sesi lah yang berkaitan dengan CF tu. Tapi macam di unit pengurusan risiko, tak adalah kita mengorek sesuatu PTJ tu ada CF ke tidak. Apa yang didaftarkan dalam sistem ERMS itu adalah pelaporan kepada unit pengurusan risiko. Kalau tidak dilaporkan, PTJ tidak melaporkan bangunan tu tak ada CF,
Jadi bangunan itu mungkin dah didaftarkan dan apakah tindakan kepada PTJ itu? PTJ itu dah tahu tak ada CF, dah daftar risiko, mungkin perlu diselesaikan dan berhubung dengan pihak yang bertanggungjawab. Betul. Kalau tak didaftarkan risiko bangunan tu contoh bangunan tu retak tak di CF, pihak risiko tidak tahu uh, berlakunya wujudnya risiko di PTJ itu. Betul. Dia ada penerangan, penjelasan berkaitan dengan lift tadi doktor. Dia kata yang Puan Suhayati tadi. Dia kata pernah ada kes pelajar terperangkap dan kes ini pernah masuk surat khabar. So dia kata insya-Allah mungkin boleh cari lebih maklumat untuk proses berikutnya. Kita masuk surat khabar Saya image. selalukan mungkin perlu maklumkan kepada penyelaras risiko lah. So apabila masuk surat khabar ni mungkin risiko Image. sekarang risiko dia dah bukan risiko operasi, dia melibatkan risiko reputasi. Ya, sebab dia dah melibatkan image UiTM kan doktor? Okay, itu sahaja soalan yang ada dekat sini. Jadi untuk semua peserta di ruang chat tu pihak penganjur yang bernama Zone Delta telah letakkan link kehadiran dan kami mohon semua peserta untuk mendaftarkanlah link kehadiran masing-masing dan sekiranya selepas ini kalau mempunyai sebarang soalan bolehlah email kepada unit pengurusan risiko supaya kami juga dapat mengenali dengan lebih dekat apakah masalah-masalah yang dihadapi dan mungkin kami boleh bekerjasama dengan penjelaras yang berdaftar supaya kita menambah baik daftar risiko PTJ masing-masing. Kan doktor kan? Betul. We work together kan? Ya, saya juga ingin maklumkan jugalah mungkin dari masa ke semasa pihak unit pengurusan risiko juga akan menyalakan pelbagai aktiviti antaranya bengkel, seminar. So diharapkan juga semua peserta maupun peserta wawarkan kepada semua warga UiTM untuk yang mana berminat untuk join aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pihak UPR. Ya, Alhamdulillah. Mana nak tahu in the future ada juga yang peserta ni yang bukan penyelaras menjadi penyelaras risiko. So insyaAllah kita boleh bekerja sama lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Sebenarnya doktor, jumlah peserta sepanjang saya mengendalikan sesi webinar, ini adalah jumlah peserta yang paling ramai, 568. Alhamdulillah, terima kasih semua. Saya rasa ramai peminat doktor di sini, Alhamdulillah, untuk mengenali, untuk belajar tentang risiko doktor. Maksudnya ini satu petanda, satu pencapaian yang boleh dibuat lebih banyak pencapaian lain kan doktor. Kita boleh buat siri seminar atau webinar berkaitan dengan risiko. Betul juga. Jika ada PTJ-PTJ yang berminat untuk bekerjasama dengan pihak UPR, boleh maklumkan kepada UPR juga. Ya, insyaAllah. Okay. So, hopefully semua peserta telah mengisi link kehadiran. Yang pertama. Sekejap Puan. Puan Lina, ada soalan lagi last. Ada? Ada. Dekat chat. Dekat chat Sebab saya tengok dekat Q&A tadi macam. Dia dekat chat. Oh ni, daripada Puan Ili. Khayyishah. Saya baru ditukarkan ke unit sekarang dan ditugaskan untuk menguruskan sistem pengurusan risiko ERMS. Macam mana saya nak dapatkan akses ke web? Oh, Puan Ili email dekat saya. Email berkaitan dengan ini kepada saya, Faizatulina binti Alia. Kalau tak dapat nama betul, cari kat web unit integrity. TJ mana tu? Puan Ili daripada mana ni Puan Ili? Ili Khayyishah. Daripada boleh type kat chat. Mungkin Lina boleh letak email Lina kat chat. Puan Ili boleh email kat saya lah ni. Berkaitan dengan diri Puan Ili. Nanti kita berhubung ya Puan Ili. Oh, perpustakaan. Okay, nanti bolehlah email dekat Lina. So, kita akan bagi borang. Dan kita akan daftar dalam ERMS dan seterusnya. Puan Ili. Kita akan adakan sesi bersama penyelaras risiko nanti. Lupa doktor, slide macam mana? Boleh di-share bersama dengan peserta? Boleh. Untuk So, kita sebab akan kadang-kadang kita nampak risiko ni lebih kepada aduan saya rasa.
Sebagai contoh tapi sebenarnya risiko tu konsep dia besar, luas lagi. Kita nampak selalu risiko ni bangunan retak kan. Tapi risiko tu ada di sekitaran kita selain daripada bangunan retak. So nanti insyaAllah saya akan kongsikan slide saya kepada Lina untuk dikongsikan. Mungkin kita pass kepada zon delta lah untuk edar. Puan Juliana. So Puan Juliana dari Zon Delta akan email kepada semua peserta pada hari ini, insya-Allah. InsyaAllah. So, rasanya kita berhenti di setakat ini, dan saya dari unit pengurusan risiko bersama dengan Dr. Syam Shimah sebagai seorang koordinator projek di pengurusan risiko ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Zon Delta, PPII dan juga kepada semua peserta yang paling tinggi tadi 568 jumlah peserta paling tinggi setakat ini. Alhamdulillah, semoga pada masa hadapan unit pengurusan risiko akan menganjurkan lagi kursus-kursus berkaitan dengan pengurusan risiko yang lebih dekat dengan semua warga UiTM supaya mendaftarkan risiko universiti itu menjadi satu amalan dekat di hati, kerana seperti yang kita belajar tadi daripada Sri Muda kerana mungkin terabai sebentar berkaitan dengan risiko di tempat tu menjadi satu bencana. So kita nak elakkan bencana, kita daftar dulu supaya semua risiko itu kita ketahui dan kita elakkan. Okay, insya-Allah. Okey, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Syam dan Zon Delta dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih semua.